Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya hari ini akan menerangkan tentang teori perkembangan sosial Albert Bandura. Nama saya Putri Rabiatul Hadawiyah binti Abasa. Nometrik saya 031212094201. Saya akan memulakan pembentangan saya dengan pengenalan topik. Teori sosial ini adalah teori yang melibatkan perubahan tingkah laku kanak-kanak. Teori ini sekarang dikenali dengan teori kognitif sosial kerana melibatkan aktiviti kognitif, iaitu pemikiran dan ingatan. Teori ini melibatkan 4 proses, iaitu proses pemerhatian, proses mengingat, proses penghasilan semula dan motivasi. Objektif tugasan. Objektif tugasan ialah saya akan memberikan penerangan yang lebih jelas mengenai teori sosial Albert Bandura. Saya juga akan menerangkan dan memberi gambaran kepada tuan dan puan bagaimana teori sosial Albert Bandura ini dilaksanakan, diaplikasikan juga di dalam bilik darjah. Saya akan menerangkan 4 proses yang telah saya nyatakan tadi, dan saya juga akan menerangkan implikasi-implikasi teori sosial Albert Bandura. Pengenalan tokoh. Nama tokoh ialah Albert Bandura. Dia lahir di Munster, Northern Alberta, Kanada, di suatu kota kecil dataran Alberta. Dia lahir pada tarikh 4 Disember 1925. Dia mempunyai pendidikan dalam sarjana muda. Dia juga mempunyai pendidikan dalam master dan PhD. Apa itu teori sosial? Teori sosial ialah teori yang melibatkan peniruan atau modeling. Teori ini akan diaplikasikan di mana kanak-kanak tersebut akan meniru tingkah laku yang mereka lihat di hadapan mereka. Saya akan memberikan salah satu contoh eksperimen yang dilakukan oleh Albert Bandura dan anak muridnya, iaitu Walters, iaitu eksperimen Bobo Dolls. Eksperimen Bobo Dolls ini dapat dilihat di gambar yang saya telah letakkan dalam slide saya, iaitu terdapat guru dan 2 orang kanak-kanak yang melakukan tingkah laku ganas kepada Bobo Dolls, kerana apabila kanak-kanak tersebut melihat guru mereka melakukan tingkah laku seperti menumbuk, melakukan tingkah laku keganasan seperti menumbuk, menendang dan melempar Bobo Dolls, mereka juga turut melakukan aksi seperti yang mereka lihat melalui mata mereka. Saya akan memberikan 4 proses pemerhatian dalam teori perkembangan Albert Bandura ini, iaitu pemerhatian, di mana pemerhatian ini melibatkan aktiviti deria, iaitu aktiviti mata kita lah, melihat. Apabila kanak-kanak melihat guru mereka melakukan sesuatu tingkah laku, mereka juga akan mengikuti tingkah laku guru mereka tersebut. Proses mengingat. Proses mengingat ini melibatkan proses kognitif, iaitu mental kita, di mana kanak-kanak akan mengingat sesuatu tingkah laku dalam minda mereka. Apabila mereka
mendapat gambaran bagaimana tingkah laku tersebut dilaksanakan, mereka akan melakukan tingkah laku tersebut dalam kehidupan nyata mereka. Mengingat penghasilan semula. Penghasilan semula adalah proses apabila kanak-kanak akan meniru tingkah laku yang meliputi kemampuan mereka. Mungkin mereka tidak mampu meniru tingkah laku tersebut kerana terbatas daripada kekuatan otot, dan mereka juga tidak mampu dalam mengimbangi badan dan anggota mereka. Motivasi adalah pemberian sesuatu ganjaran atau denda kepada kanak-kanak tergantung dengan tingkah laku yang mereka lakukan. Contohnya, apabila kanak-kanak tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang baik, mereka mendapat ganjaran daripada guru melalui pujian ataupun ganjaran yang berbentuk barangan. Denda, apabila guru melihat kanak-kanak tersebut melakukan tingkah laku yang buruk, mereka akan diberi denda supaya mereka tidak mengulangi tingkah laku tersebut lagi. Terdapat pelbagai jenis-jenis peniruan dalam teori perkembangan kanak-kanak teori sosial Albert Bandura ini. Contohnya, peniruan secara langsung. Peniruan secara langsung di mana kanak-kanak akan meniru tingkah laku yang mereka lihat di hadapan mereka. Peniruan secara tidak langsung. Peniruan secara tidak langsung contohnya, mereka melihat sesuatu siaran kartun di televisyen, mereka akan mengikut tingkah laku aksi yang dilaksanakan oleh kartun tersebut. Peniruan secara gabungan. Peniruan secara gabungan, kanak-kanak akan melihat tingkah laku atau aksi cara menendang bola oleh guru. Mereka juga akan melihat cara tokoh-tokoh pemain bola menendang bola. Apabila mereka melihat bagaimana guru dan pemain bola tersebut menendang bola, mereka akan mengikuti tingkah laku dan aksi yang dilaksanakan oleh kedua orang tersebut. Peniruan melalui tidak sekat laluan, di mana peniruan ini boleh dilakukan di pelbagai situasi. Contohnya, tingkah laku bersalam. Mereka boleh melakukan tingkah laku ini sesama keluarga mereka, guru-guru mereka ataupun rakan-rakan mereka. Tingkah laku sekat laluan. Peniruan secara sekat laluan. Peniruan secara sekat laluan ialah peniruan di mana dia sesuai melakukan tingkah laku tersebut dalam situasi yang tertentu. Contohnya, kanak-kanak memakai pakaian yang kemas dan cantik dalam sesuatu majlis. Implikasi teori sosial Albert Bandura. Guru dan rakan sebagai role model untuk kanak-kanak. Guru sepatutnya menunjukkan tingkah laku yang menarik untuk kanak-kanak contohi, dan guru juga boleh menggunakan media untuk menunjukkan kanak-kanak bagaimana sesuatu aksi atau tingkah laku itu dilakukan. Kesimpulannya, Albert Bandura adalah tokoh yang memperkenalkan teori sosial, iaitu teori peniruan. Eksperimen yang dilakukan oleh Albert Bandura ialah Bobble Dolls, melibatkan 4 proses pemerhatian, iaitu pemerhatian, mengingat, penghasilan semula dan
motivasi. Implikasi yang terdapat dalam teori perkembangan sosial Albert Bandura ialah guru sebagai guru dan rakan kanak-kanak tersebut sebagai role model untuk kanak-kanak. Guru menunjukkan tingkah laku yang menarik. Guru juga menggunakan media untuk memperlihatkan sesuatu tingkah laku kepada kanak-kanak. Saya harap informasi yang ada dalam slide dan penerangan saya ini dapat dipahami oleh tuan dan puan. Oleh itu, sekian daripada saya.